Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam kepada semua yang mendengar. Selamat datang kita kepada hari podcast kita pada kali ini, Podcast Rakyat dalam serinya yang pertama. Bagi yang baru mendengar, selamat datang. Boleh follow kami di TikTok, di YouTube, di Spotify, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan mana-mana saja social media yang anda jumpa tentang Unggul TV ini. Baik, hari ini kita akan macam biasa kita akan menerangkan topik-topik yang panas buat rakyat dan kita cuba mengupasnya dengan sebaik mungkin dengan harapannya agar siapa-siapa yang dengar ni dapatlah manfaat daripada dia, insyaAllah. Baik, buat pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang mendengar dan saya ingin mengucapkan kepada pendengar-pendengar live kita, saya ingin mengucapkan ribuan minta maaf sebab lambat tadi. Alasan rakyat Malaysia yang saya tak tahu sampai bila boleh digunakan iaitu jam. Taklah sebab banjir lah, tersenggol lah, dengan accidentnya lah, orang lane kanan masuk lane kiri, lane kiri masuk lane kanan. Dan hari ini bukan topik kita. Topik kita hari ini tentang Belanjawan 2023 yang telah diterangkan oleh Tuan Presiden kita, Perdana Menteri kita, kita Malaysia. Okay, Tuan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat 24 Februari 2023. Dan pada hari ini kita akan mengupas topik ini dengan seorang panelis yang pakar dan profesional dan insyaAllah mampu menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Kita mengucapkan selamat datang kepada TSIR Luqman Hakim. Terima kasih. Teknologis engineer. Okay. Nampak canggah kan nama teknokrat. Selamat datang Tuan. Terima kasih kerana jemputan. Kalau nak santai sikit saya panggil abang boleh tak? Boleh, abang boleh. Luqman. Nampak abang macam muda. Panggil Haji pun boleh. Panggil bro pun boleh. Sebab saya tahu Tan Sri boleh, tapi TS ni saya tak dengar orang panggil TS lah. IR pun macam pelik juga panggil Tuan IR kan. Okay. Yeah. Baik, so hari ini kita berceritakan tentang Belanjawan 2023 dan saya secara jujurnya lah, saya tak sempat dengar masa pembentangan hari Jumaat tu sebab kerja. Yalah, saya tak tahu rakyat Malaysia sempat dengar ke tak. Saya tahu yang dengar, kalau siapa yang kerja bank ke, yang terpaksa menulis untuk cerita kat bos dia ke, ataupun yang menunggu masa kroni dapat tender ke, saya tak tahulah nak cerita macam mana. Okay, saya pun kalau bagi para pendengar yang masih tak tengok lagi, boleh buka di budget.mof.gov.my. So dekat situ ada poster, mungkin ada sikit tulisan-tulisan sikit lah, dan juga ada transkrip rasanya. Dia boleh tengok lah. Saya rasa itu, tak tahulah selama ni kerajaan buat ke tak, saya rasa itu improvement yang bagus juga untuk orang-orang macam saya, rakyat marhain ni. Saya tak tahu betul lah, saya rasa insyaAllah Tuan mampu ni lah. Saya pun sebenarnya secara jujur tak sempat Ismah mendengar live kan secara langsung tu sebab saya rasa macam pengumuman dan juga promosi Belanjawan tahun ni agak kurang. Tapi saya mengikuti selepas sidang Dewan Rakyat tu lah. Lepas di-viralkan baru kita. Lepas di-viralkan melalui sosial media, bacaan-bacaan berita dan sebagainya. Betul-betul. Dan tajuk untuk tahun ni menarik. Tahun ni kita nampak Belanjawan memang betul-betul selepas pilihan raya umum yang terbaru, pilihan raya 15. Dan kita nampak kerajaan baru setelah turunnya kerajaan baru dan tumbuhnya kerajaan baru kali ini dengan PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya baca lah awal tu. Saya nampak dia punya slogan dia untuk Belanjawan untuk masyarakat madani. So saya ingat, saya sefaham saya Madani ni bandar kan maksud dia. So untuk masyarakat bandar je ke, luar bandar je ke Tan Sri pula, TS, sorry. Abang Luqman lah. Abang, panggil abang je senang. Okay. So abang rasa macam mana bila first time baca tu? Baca pembentangan Belanjawan pada hari tu, abang rasa macam mana bila baca tu? Dia sebenarnya konsep madani itu sendiri pun kita tak jelas apa yang dimaksudkan, walaupun beberapa makalah, risalah dan promosi tentang madani ini diangkat dan cuba diwar-warkan. Apatah lagi apabila Belanjawan itu terlalu banyak pada pandangan saya disebut perkataan madani itu
secara berlebihan tanpa masyarakat, dan saya sendiri pun kurang faham maksud madani yang ingin disampaikan oleh Perdana Menteri kita, dan dalam konteks Belanjawan 2023 ni apa sebenarnya ingin diangkat. Seakan-akan begitu kabur dan kelabu. Dan saya sempat berkesempatan sembang dengan kawan-kawan pejabat di pantry dengan pakcik-pakcik di surau dan kawan-kawan jiran-jiran. Rata-rata rakyat tidak nampak sebenarnya konsep madani itu dalam erti kata yang mudah difahami. Apatah lagi apabila dikaitkan dan disebut berkali-kali madani dalam belanjawan yang baru-baru ini, kita jadi semakin keliru. Saya secara ringkas nampak belanjawan 2023 kali ini tidak ada satu unsur yang menarik. Dia tidak menarik, tidak realistik juga, dan juga lebih teruk tidak telus. Ini yang kita soalkan, kenapa kerajaan yang beria-ia dikatakan memperjuangkan tentang ketulusan, tentang kesenjangan, mengurangkan kesenjangan ekonomi dan sebagainya, tetapi dalam perbelanjawan yang dibentangkan tidak timbul pula, tidak timbul dan tidak keluar solusi yang tuntas dan jelas untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh, mudah saja saya lihat. Yang pertama, kenapa kerajaan meletakkan keseluruhan bajet yang kita katakan tertinggi dalam sejarah negara, 388 bilion. Dalam keadaan ekonomi kita sangat-sangat tidak menentu, keadaan ekonomi negara, ekonomi dunia, dan hutang negara sendiri yang disebut oleh Perdana Menteri dalam ucapannya di awal pembentangan telah mencecah 1.2 trilion, melebihi 60% KDNK. Jadi ini satu situasi yang menyebabkan kita rasa macam betul ke boleh? Betul ke boleh kan? Sebab dengan hutang yang tinggi, dengan defisit fiskal 5%, walaupun dia katakan dah turun daripada 5 something pada 5%, tapi masih defisit. Maknanya kita masih berbelanja lebih daripada pendapatan yang kita ada. Saya bayangkan macam ni Isma. Kita mungkin tak berapa tepat lah kita nak analogikan ekonomi negara dengan ekonomi individu. Contoh saya, saya ada hutang keliling pinggang. Hutang banyak. Kemudian setiap bulan saya berbelanja lebih daripada apa yang saya dapat. Maksudnya defisit fiskal ni saya berbelanja lebih daripada apa gaji saya masuk dalam akaun saya. Hutang dah keliling pinggang, berbelanja lebih daripada apa yang kita dapat. Kemudian saya komit, saya ingin pada tahun ini berbelanja lebih besar lagi. Nampak tak rasionalnya di situ? Jadi kita mempersoalkan adakah itu satu strategi yang baik. Kita faham konteks dan juga kepentingan untuk memacu ekonomi dengan rakyat berbelanja, dengan membangunkan projek-projek mega untuk jangka masa panjang infrastruktur. Itu kita faham semuanya. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat tidak menentu, saya rasa kita takutlah dan terkejut dengan belanja yang begitu besar dikeluarkan dalam bajet pada kali ini. Itu dari segi yang saya katakan tidak realistik. Kalau kita lihat aspek yang menarik, apa yang menarik pun dalam belanjawan yang dibentangkan. Tidak ada wow factor, tidak ada suatu anjakan transformasi yang luar biasa, tidak jelas ke mana hala tuju negara. Tapi saya baca jugalah awal-awal tu prakata tu dia ada kata pertumbuhan ekonomi Malaysia ni 2022 8 point something juga persen dia. Betul. Tapi kita jangan tertipu, pertumbuhan itu memang besar sebab pada tahun 2020 dan 2021 dia menguncup. Apabila dia menguncup jadi apabila kita recover ataupun kita kembali sihat selepas pandemik COVID-19, sudah tentulah ekonomi itu dia punya peningkatan dia tinggi daripada 5% ataupun 6% yang biasa kita dapat setiap tahun. Betul kita sedang dalam fasa pemulihan ataupun recovery dari segi ekonomi. Betul kita perlukan suntikan, kita perlukan lebih banyak lagi inisiatif ataupun insentif untuk memacu ekonomi pada tahap yang lebih baik. Tetapi saya still ingin menekankan bahawa hutang negara yang diwarisi ini terlalu tinggi. Kalau dicampur liability sudah melebihi 80% KDNK ataupun GDP. Bukan satu jumlah yang kecil. Dan ketidaktentuan ekonomi. Saya secara peribadi memang sangat-sangat risau dan rasa kita perlu melihat semula adakah bajet belanjawan yang dibentangkan ini mampu ditampung. Sebab apa? Kalau kita lihat pendapatan, pendapatan yang disasarkan juga hampir 25% daripada pendapatan ini adalah daripada pinjaman.
Oh. Maksudnya, sebab analogi saya tadi, maksudnya kita dah banyak hutang, kita punya perbelanjaan lebih daripada pendapatan kita, kita komit untuk belanja lebih lagi, dan kita mengharapkan hutang untuk menampung 25%, 24.5% daripada 338 bilion. 1/4 lah. Hampir 1/4 ya. Okay, sebelum kita bergerak seterusnya kepada kita sembang sikit lah pasal isi-isi kandungan bajet ni, saya ingin ucapkan, awal dulu saya ingin ucapkan takziah kepada Ahli Parlimen MUA kita, Saudara Syed Saddiq, atas kepergian Saudara Toby, kucing dia. Kita doakan semoga beliau tabahlah dengan kepergian beliau. Baik, untuk nombor 2 ni, kita cerita sikit lah. Saya baca-baca apa yang, kadang-kadang tak baca pun, kita tengok apa yang viral dekat social media tu. Kita tengok yang selalu orang yang hangat sekarang diperkatakan ialah cukai. Sebab dia ada cadangan cukai yang famous tu, cukai dia M40 dia kurang. Tapi dekat T20 tu dia naik. Betul. Secara logiknya, saya dulu belajar ekonomi sikit, dia kata betul lah kan, sebab T20 ni banyak duit. So dia lah kena banyak hutang. Tapi saya banyak cukai. Tak, yalah banyak kena cukai lah, kena cukai. So maksudnya adakah tapi dalam masa sama kalau banyak cukai, entah dia boleh lari pergi negara lain ke? Lepas tu saya faham juga ada juga cukai macam cukai untuk barangan mewah. Macam kalau beg kalau beg mahal ke apa ke nanti kena cukai. Tapi sefaham saya dengan orang kenalan-kenalan yang gaya-gaya ni, dia beli beg dekat luar negara. Dia bawa balik, dia beli banyak-banyak, beli kat UK, Itali ke, so balik. So tak kenalah cukai tu kan. Betul. So saya nak cuba faham, cuba abang terangkan sikit. Maksudnya benda ni betul ke tak betul ke? Cuba terang sikit. Dia adjustment cukai untuk M40 dan T20. Dia banyak aspek kita boleh lihat. Saya pun tak pandai ekonomi sangat, Isma, tapi sekadar ilmu yang ada ni, kita kena lihat masalah Malaysia ni apa. Yang pertama, jurang pendapatan. Bahasa Inggeris dia income gap. Perdana Menteri kita suka gunakan term kesenjangan. Kesenjangan. Okay, dalam dia sebut kesenjangan. Kesenjangan tu gap lah bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia. Jurang. Saya biasa gunakan jurang. Lebih mudah faham kot. Jurang ni beza lah. Banyak belanjawan. Saya bukan cerita pasal belanjawan Madani kali ini saja. Belanjawan yang dikemukakan saban-tan oleh pelbagai kerajaan sebelum ini juga. Secara minima, saya sebutkan secara minima, menyentuh dan cuba menyelesaikan masalah jurang pendapatan. Jurang pendapatan saja, income gap. Income gap. Jadi kerajaan kali ini dia cuba nak kurangkan jurang pendapatan ini dengan kurangkan cukai pendapatan yang M40, naikkan cukai pendapatan T20. Baguslah. Tapi tak cukup. Berapa persen sangat adjustment tu yang pertama. Tapi masalah yang lebih membara, yang lebih teruk kat Malaysia ini ialah jurang kekayaan. Bahasa Inggeris dia wealth gap. Jurang kekayaan ni berbeza. Income ni apa yang kita dapat dari tiap bulan. Tapi kekayaan ini ialah yang dia warisi. Kita kena lihat daripada sejarah, dari segi unsur bangsa, pemisahan bangsa di bandar dan di luar bandar, kemudian dari segi pemisahan, dari segi kerjaya dan sebagainya. Jurang kekayaan di Malaysia ini sangat tinggi. Tidak ada satu usaha yang begitu tuntas dan jelas, yang betul-betul elitisme yang tinggi. Bukan saja kali ini, kerajaan ni baru lagi. Yalah. Baru bulan. Kita kena adil kan, jangan bantai semacam je. Kita adil, kerajaan ni baru satu hari. Tapi kerajaan sejak merdeka, kita gagal mengurangkan jurang kekayaan. Bahkan ia semakin melebar. Kekayaan. Siapa yang memiliki hartanah? Siapa yang memiliki equity? Bangunan-bangunan, komoditi, hasil mahsul negara. Inilah kekayaan sebenar. Yang jurang ni masih terlalu besar. Dan tidak ada satu RMK ke Rancangan Malaysia yang keberapa, yang ke-12 dah sekarang ni kan. Bajet tiap-tiap tahun. Saya tak nampak apa usaha yang begitu tuntas dan jelas untuk mengurangkan jurang kekayaan. Kita sentuh jurang pendapatan saja. Itu yang pertama. Bagus.
Janganlah bantai je, pujilah sikit. Ada yang bagus juga. Okey, boleh lah. Jadi bak cukai tu kita kata bagus, tapi tak cukup. Apa usaha yang Datuk Seri Anwar ada untuk mengurangkan jurang kekayaan? Saya tak nampak satu pun yang begitu diyakini boleh. Yang kedua, saya nak sentuh pasal T20 T20 ni top 20%, maksudnya dari segi julat gaji lah. Dia kira julat gaji je T20 ni. Dalam bank account, dalam ASB dia tak tengok pun berapa KWSP. Yelah. Okey. Jadi itu beza income dengan wealth. Okey. T20 kita jangan pukul rata. Jangan pukul rata 20%, top 20%. Okey, kita adjust cukai pendapatan untuk T20 yang kita katakan 20% ni. Tetapi kita kena faham di dalam frame T20 itu sendiri, jurangnya sangat besar. Saya nak petikalkan sekarang T1. Top 1%. Mungkin tak sampai 1% pun. The top, the richest, yang paling kaya sekali kat Malaysia ni, all the millionaires, jutawan, billionaires, multi-billionaires. Apa usaha kerajaan untuk memastikan mereka memulangkan jumlah yang sepatutnya kembali kepada negara? Setelah mereka mengaut secara luar biasa hasil mahsul negara, kekayaan, dari segi perniagaan, dari segi saham. Betul. Dia naikkan cukai pendapatan T20 ni sikit je naik. Betul. Kan? Habis cukai-cukai yang entah declare tak declare pun kita tak tahu. Yang all this jutawan, billionaire, multi-billionaire ni. Mana pergi duit tu? Yang ini, duit ni yang kita kena tengok. Yang kata bawa luar negara. Kalau cukai pendapatan sahaja, nak bawa luar negara macam mana? Semua LHDN dah kejar. semua direkodkan. Semua ada tahunan yang kita kena declare, dah kena income tax apa semua. Nak bawa luar negara macam mana? T20 sekat gaji 20,000, 25,000, tak bawa luar negara duit. Silat-silat tak cukup nak belanja. Betul. Tak cukup belanja tuan-tuan. Nak bawa luar negara apa? Tetapi yang kita persoalkan sekarang, yang bawa luar negara ni, yang tak declare pun pendapatan dia. Tak declare, not even declared. Yang ini yang kita risau. Dari segi entah duit tu disalurkan, digunakan dan didapati dalam bentuk yang ini saya tak nampak satu akta ataupun penguatkuasaan akta yang kuat, yang jelas untuk memastikan kita berlaku adil. Datuk Seri Anwar jangan nak mengurangkan kesenjangan ni pukul rata M40 T20 saja. Tengok setiap individu, 10 orang terkaya kat Malaysia ni, tycoon Cina ni, mana duitnya ke pergi? Cukailah lebih sikit. Kan? Betul. Korporat. Saya tak nampak satu pun usaha dalam belanjawan kali ini untuk meningkatkan cukai korporat. Kita tidak habis-habis memerah syarikat nasional minyak dan gas kita. Tetapi korporat-korporat lain, all the JLCs dengan CEO mereka mendapat gaji jutaan setiap tahun. Puluhan juta setiap tahun. Yang ini kita kena lihat. Kalau kata betul-betul nak kurangkan jurang, kita have to walk the talk lah. Buat apa yang kita cakap. Jangan cakap berdentang-dentum. Macam tin kosong. Mentang-mentang dia pandai pidato. Dia gunakan terma-terma, jargon-jargon yang orang pun tak faham. Dan dia ingat dia hebat. Tetapi rakyat nakkan sebenarnya apa sebenarnya yang kita dapat. Betul. Rakyat melihat. Betul. Yang kaya semakin kaya. Yang miskin ini semakin terhina. Yalah. Tidak ada satu iltizam yang kuat yang betul-betul dibuat. Saya bukan kata pasal kerajaan ini saja, tetapi sejak merdeka kita melihat, kan, kemiskinan betul kita dah kurangkan banyak, kan, daripada 50% kepada 17% dan sebagainya. Tetapi tidak cukup. Kita mengharapkan dengan kerajaan yang baru yang dikatakan hebat dan pernah menjadi antara menteri kewangan terbaik di Asia ni, bolehlah buat pembaharuan. Tapi itu yang mengecewakan kita apabila yang dibentangkan sama saja seperti apa-apa yang kita pernah dengar sebelum ni. Dia sebabkan dia ada tema-tema kan dalam dia terdapat keadilan sosial. Semua betul juga dalam yalah kekayaan ni pun keadilan sosial jugalah kan. Betul. Tapi itulah saya tengok bajet ni macam tak tahu lah nak kata macam ni. Sebab saya awal tu baca saya nampaklah macam benda ni menarik, macam electric vehicle ke, macam saya pun kita pun
tak tahulah lobby bahagian mana, siapa belakang tu. Yalah, kelab cinta electric vehicle ke, saya tak nak, itu tak ni lah, kita tak buka cerita-cerita declare ni, kita cerita bajet. Okay. Untuk bajet ni, saya tak tahulah sebab macam ni lah, saya tak tahu rakyat lain macam saya ke tak, tapi bila baca tu rasa macam biasa je. Kalau contohnya dulu time sekolah lu, ialah tengoklah dapat ke tak bajet apa RM200 untuk beli buku. Dah lah tak beli buku, beli power bank ke, saya tak tahu orang buat macam tu ke tak. Tapi macam yalah, macam dulu ada duit apa yang BRIM kan, lepas tu tukar dia ada BSH kan, sehari hidup apa, lepas tu apa BPR. Sekarang STR. Apa STR tu? Sumbangan tunai rahmah. 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 So, banyak dua term yang banyak, Madani dengan rahmah. Madani dengan rahmah. Diulang berkali-kali. Tapi dia konsep dia sama je lah kan sebenarnya, bagi duit je lah kan macam tu kan. Cash. So saya nak tanyalah macam okay, bagi cash ni betul lah dia menyelesaikan secara terus kan, maknanya kita bagi duit terus kat orang, betul ke benda tu ke, bagus ke, ataupun dia secara jangka masa panjang dia membantu untuk golongan macam B40 ke yang menerima macam saya ke, adakah dia membantu ataupun sebenarnya benda tu tak menyelesaikan masalah pun. Cuba ini soalan kontroversi sikit lah, saya nak jawab pun kena hati-hati bukan kata tak bagus, bagus kan. Kalau saya kata tak bagus nanti marah pula yang patutnya dapat dan sebagainya kan. Maksudnya dia macam ni, dia apabila satu inisiatif tu senang je kita nak tahu dia bagus ke tak bagus. Kalau telah dilaksanakan kerajaan sebelum tu kan, tapi tukar kerajaan dia maintain. Tukar nama tu tak apalah, untuk penjenamaan, untuk angkat dia punya agenda. Ini sendiri sama je. Kan, daripada awal BRIM apa semua dia bantai-bantai BRIM, bila dia naik dia buat benda sama tu, tukar nama je. Tu kita faham lah kan, politicking punya ni. Okey, kita tak kritik yang tu saya tak kritik. So sekarang semua kerajaan ada dia punya inisiatif duit. Maksudnya poin saya lah, apabila setiap kerajaan melaksanakan benda yang sama dengan jenama yang berbeza, maksudnya kita faham itu adalah inisiatif yang baik. Dia tidak bunuh, dia tak hapuskan ataupun letak tepi. Maksudnya inisiatif yang baik yang rakyat suka. Kerajaan pun rasa mudah untuk dilaksanakan. Betul, senang. Ini yang secara bahasa mudah dia. Tetapi kita ni orang terpelajar. Kita tengok sejarah, kita tengok negara maju lain, kita kaji psikologi. Dia sebenarnya ada kekurangan lah. Teknik fast cash ni. Fast cash, maksudnya once off kita bagi kan. Dan kali ini saya kira-kira kalau miskin Tegar tu total up dalam 3,100 dia akan dapat lebih kurang 3,100 once off. 3,100. Apa dia boleh buat dengan 3,100 tu? Dia boleh buat macam-macam. Tetapi adakah 3,100 ini mampu break the poverty cycle? Adakah mampu memecahkan rantaian kemiskinan? Itu yang kita persoalkan. Sekarang iltizam Perdana Menteri untuk menoktahkan, dia sebut menoktahkan kemiskinan Tegar 130,000. Saya jumlah tu pun saya persoalkan, betul ke kemiskinan Tegar kat Malaysia 130,000 sahaja? Miskin Tegar. Tegar dia definisi miskin Tegar, miskin mutlak, miskin relatif. Miskin Tegar ni gaji dalam 1,100 lebih. Dah Tegar dah tu. Tegar. Saya rasa lebih lagi rakyat Malaysia gaji bawah 1,100 ni. Yang tak bergaji pun banyak. Yang tak makan, tak minum, tidur bawah jabatan pun. Even tak ada rekod pun dalam kita punya jabatan apa? LSDM. Kebajikan rakyat ke apa semua pun ramai juga. Kan? Yang ironiknya Isma, negeri yang termiskin di Malaysia, kalau kita tengok statistik siapa? Negeri mana? Sabah. Kelantan. Sarawak. Ni 3 negeri termiskin. Ni ramai lah orang miskin Tegar dalam tu. Apa yang ironik dia? 3 negeri ni yang banyak minyak. Sabah banyak minyak gas, Sarawak banyak minyak gas, Kelantan banyak minyak gas. Kan itu saya lontar Saya tak nak komen banyak kat situ. Itu yang ramai nak claim tu. Ramai miskin kat situ. Jadi apa sebenarnya yang kita buat all this while? Selama ni kita dalam mereka 60 tahun, apa sebenarnya yang kita buat untuk mengurangkan kemiskinan Tegar? Saya mempersoalkan jumlah itu sendiri 130,000. Ada mampukah kita menoktahkan dalam tahun ini juga
Kita dah habis 2 bulan ni, ada 10 bulan lagi nak menoktahkan kemiskinan tegak tanpa satu solusi yang begitu meyakinkan pun. Adakah pemberian once off cash ini mampu menoktahkan kemiskinan tegak dalam masa 10 bulan yang berbaki ini? Tapi kalau nak kata 3 negeri tadi tu, contohnya Kelantan, Sabah dan Sarawak, dia kerajaan ni kan kerajaan pusat. Maknanya federal government kat tengah-tengah. Bukan ada kerajaan negeri. Tapi apa bukan tu tugas kerajaan negeri ke untuk ni? Dia persoalan ni panjang lah kan. Kemiskinan ni salah kerajaan negeri ke salah kerajaan pusat? Kan kerajaan negeri kata mana royalty minyak aku? Okay. Tak cukup ni royalty minyak persentage sikit je. Kalau ikut MA banyak lagi contohnya kan. Yalah. Ini isu-isu yang saya rasa kena buat satu forum podcast khas. Isu kemiskinan ni adalah isu royalty minyak. Okay. Tapi secara ringkasnya saya sebut kat sini, betul ada fungsi peranan kerajaan negeri. Sebab itu kalau tengok dalam belanjawan pun disebut iltizam kerajaan Sabah dan Sarawak untuk menggunakan sebahagian royalty minyak yang mereka dapat daripada kerajaan pusat ni untuk membasmi kemiskinan di negeri masing-masing. Maksudnya royalty minyak dia dapat tu disebut oleh Perdana Menteri dalam pembentangan dia akan digunakan kembali untuk negeri masing-masing lah. Tetapi kita cerita dah 60 tahun. 60 tahun ni kan. So selain daripada pemberian cash yang once off ini, saya tak nampak satu solusi yang begitu baik dan meyakinkan untuk menoktahkan kemiskinan tegak. Sebelum ni kita dengar kemiskinan tegak ni 2025 baru akan boleh tapi kerajaan kali ni kata tahun ini juga. Tu janji tu macam begitu retorik tanpa sebarang penyelesaian yang meyakinkan dalam bajet kali ini. So tahun ni maksudnya sampai bulan 12 ke? Bulan 12 lah. Ke bulan 3? Tak ada bulan 12. Tahun 2023 dia kata. Okay. Kita tak nafikan. Saya kena berlaku adil banyak. Yalah bantuan-bantuan kepada petani, pesawat kan, dan yang lain-lain. Macam biasa tu biasa. Macam biasa maksudnya tiap-tiap tahun kita beri bantuan yang sama dan tidak menghapuskan kemiskinan tegak pun. Sebab dia melibatkan masalah keturunan, masalah sejarah, masalah breaking the cycle itu. Poverty cycle tu yang kita kena lihat betul-betul. Keturunan sejarah. Okey. Baik, okay, kita tengok bajet ni lah. Kita keluar balik daripada kita satu-satu tu nanti dia marah lah nanti kalau kita kutuk satu-satu. Okay, kita belakang sikit. Kita tengok secara keseluruhannya. Saya nampak macam, kalau saya tak tahu lah, saya baca macam nampak macam dia bantuan ni, bantuan ni. Tapi dia macam sangat kecil-kecil dan dia pun matikan tender tu. Yalah, tak boleh kata tu korupsi. Saya pun, yalah, nak kata panjang tu podcast lain lah. So, tapi tak nampak macam tak ada yang orang kata apa, seksi, yang macam nampak macam menariknya. Macam dulu adalah harapan apa nak buat apa highway lah, nak buat ni lah. Adakah tu sebab itu kroni kerajaan lama so dia tak nak sambung ke, ataupun sangat takut sebab dia tu ke, sebab ni populis nak menang hati rakyat ke, apa? Nampak macam tak ada direction macam saya tak tahu macam rakyat tak ada direction tu saya setuju. Tak ada direction. Nampak macam dia nak cover mencakupi semua benda. Tetapi sebenarnya tak ada yang betul-betul rakyat rasa ataupun boleh nampak. Itu yang saya sebut ketulusan tu tadi. Ketulusan. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh mudah. Kerajaan kata dia akan membiayai untuk dapatkan lesen memandu tu kan. E-hailing apa semua kan. Tetapi tidak dinyatakan skopnya ataupun dia punya coverage tu macam mana. Dan baru-baru ini kita digemburkan dengan sebagai maklumat yang mengatakan sebenarnya tak cover semua pun. Cover yuran pendaftaran saja RM17. saya pun tak tahu tapi bila tidak dinyatakan secara perinci dalam belanjawan, dia dua line macam tu je dan tidak ada penerangan, jadi orang cover semua. Lesen madu ni mahal ratus-ratus saya rasa kan, dengan ujian dan sebagainya. Dan saya pun tak the first few thousand sahaja tak keseluruhan rakyat Malaysia yang ambil lesen mandu. Jadi benda-benda macam ni, ketulusan begini yang kita rasa macam sangat sedih lah kan, dengan credibility dan
karisma yang ditonjol oleh Perdana Menteri baru ini. Tapi apa yang dibentangkan sangat-sangat mengecewakan. Belum kita cerita tentang peruntukan untuk ahli pembangkang yang Yelah, tak dapat. Yang tak dapat. Kata nak sama rata, sama rasa. Ahli rakyat-rakyat di dalam parlimen pembangkang ni bukan rakyat Malaysia ke? Betul. Kan? Okay, baik. Kita bertemu kembali dalam kita punya rancangan pada hari ini. Harap semua masih lagi setia bersama kita. Okay, terima kasih berucapkan dengan Abang Luqman. Tadi banyak dah kita punya point. So tadi kita bercerita tentang budget yang directionless, yang tak ada direction dan semua tu. Tapi saya ingin bertanya soalan lah sebagai seorang rakyat tentang belanjawan ni. Tiap-tiap tahun kita dengar pasal belanjawan. Maksudnya ada cerita pasal ni, pasal tu. Maksudnya daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni pun sama je belanjawan. Tapi dalam masa sama saya pun dengar juga pasal RMK, Rancangan Malaysia keberapa. Dan dalam masa sama ada juga kerajaan bawa dia punya inisiatif. Contohnya kalau dulu zaman Tun M Wawasan 2020 lah. Lepas tu kita dengar lepas tu Mahathir, lepas tu Pak Lah ada Hadari, Islam Hadari. Lepas tu kita ada Najib. Najib kan? Najib pasal Satu Malaysia. Lepas tu kita ada nak cuba ingat. Lepas tu Mahathir balik. Tun Mahathir. Tun Mahathir balik kan? Kemudian baru Tan Sri Muhyiddin Yassin zaman Covid tu. Lepas tu Datuk Sri Ismail Sabri. Lepas tu Keluarga Malaysia. So sekarang kita ada Malaysia Madani. So saya nak tanya macam yelah belanjawan ni maksudnya tak ada efek ke sebab dia ada belanjawan yang lagi besar, maksudnya kena rancangan Malaysia ke ataupun dia ada macam yang dah lock macam government ke. So apa signifikan belanjawan ni, kenapa nak kena keluarkan lagi? Macam adakah saja nak memenang hati rakyat ke, nampak function ke, ataupun sebenarnya semua ni pun macam buang masa ke? Boyang je. Tak tahu macam kadang-kadang kan. Okey, saya terangkan cara mudah kan. Dia RMK, Rancangan Malaysia kita ke-12 Dia 5 tahun, rancangan 5 tahun. Okey. Sejak dasar ekonomi baru 5 tahun dia jangka masa panjang lah 5 tahun. Maksudnya kalau lancarkan tahun lepas 2021 sampai 2025. Tapi setiap tahun perlu diluluskan bajet. Bajet belanjawan ni untuk diluluskan oleh Dewan Rakyat setiap tahun. Sepatutnya bajet itu atau belanjawan itu selari dan selaras dengan apa yang diaspirasikan oleh RMK lah yang 5 tahun tu. Okey. Cuma Malaysia ni dia agak unik Isma sebab kita punya pertukaran kerajaan dalam masa 2-3 tahun kebelakangan ni terlalu pantas. Betul. Dan terlalu cepat menyebabkan dan kita punya kecenderungan orang Melayu ni mungkin suka jenama kot.
kan, tukar jenama. Bila satu Perdana Menteri diangkat, dia bawa jenama yang baharu untuk menaikkan dia punya credibility dan kekuatan agenda idealisme itu sendiri. Jadi bertukar Perdana Menteri, bertukar kerajaan, bertukarlah arah serta hala tuju negara ini saya lihat. Termasuk jugalah dari segi tumpuan dalam pelanjawan dan sebagainya. Itu ketidakstabilan yang berlaku, yang kita harapkan boleh diselesaikan dalam masa yang terdekat lah, supaya lepas ini kita terus pacu ekonomi untuk mencapai taraf negara maju. Begitu juga dengan yang tadilah, yang kata Malaysia Madani, keluarga Malaysia, itu pula juga ada satu slogan-slogan jenama yang diangkat oleh kerajaan masing-masing, Perdana Menteri yang dikotak oleh Perdana Menteri ini untuk mengangkat idealisme ataupun agenda mereka. Kita tidak kisah rakyat ni sebenarnya nak apa. Kita sebagai rakyat Malhin ni, kita nak kau angkatlah nama apa pun, yang penting sara hidup aku terjaga, keadilan sosial ini betul-betul terpelihara, kan, anak boleh pergi sekolah, kita boleh hidup dengan aman, negara tak jam, tak banjir, tak ada kena serang daripada negara luar, tak ada kena serang ni serangan fizikal ataupun serangan daripada media, serangan hiburan, yang konsert yang lampau-lampau masuk hari ini merosakkan generasi muda ni. Ini yang kita risau. Ini yang kita risau sebenarnya. Angkatlah apa saja agenda, slogan. Tetapi apa sebenarnya akhirnya dapat kepada rakyat. Betul. Kan? Yang selaras dengan kemajuan negara. Ini yang sebenarnya kita persoalkan. Jangan kita berretorik tidak habis-habis, berpolitiking, bergaduh ke sana ke sini, tetapi akhirnya belanjawan yang dikatakan terbesar dalam sejarah pun gagal nanti untuk merawat masalah yang telah kita warisi daripada zaman puluhan tahun dulu sejak kemerdekaannya. Itulah konsep pun bakal ada 3. Orang sekarang konsep yang terlalu banyak bukan sikit-sikit ni konsep ni. Besar-besar. Dan sekarang ni masih lagi lah isu banjir belum selesai. Rakyat muda, orang anak-anak muda ni pun dia terasa. Dia kata sebab harga tiket konsert pun dah naik harga. So mungkin itu pun, inflasi tu pun mungkin terasa sebegitu rupa. Dia banyak kalau kita nak lihat anak muda kan, konteks anak muda diberikan e-tunai dan sebagainya. Berapa ratus? Apa maknanya? Yalah. Saya bukan kata jangan bagi lepas ni. Kita suka dan dia tindakan populis ini, walaupun kita rasa macam gula-gula politik, tak apa, teruskan bagi. Tetapi persoalan yang kita kena tengok, selesai ke masalah anak muda kita? Betul. Pengangguran anak muda 10%. Dia kata dah turun sikit kan? Itu sebab dah turun sikit. banding dengan COVID. Yelah. Dah turun sikit. Isu mismatch antara talent yang graduan dengan posisi-posisi kerja-kerja kosong ini. Tak selesai. Betul. Isu, kita belum cerita pasal kebejahatan akhlak, pasal isu-isu dadar, rumpit, anak luar nikah ni lagi, saya tak masuklah kat situ kan. Itu yang memang orang kata business as usual, memang dah sedia membarah dah. Tak selesai masalah ni semua. Betul. Jadi membangunkan identiti jati diri anak muda, menyelesaikan masalah sara hidup mereka dengan pemberian e-tunai begitu saja, tidak nampak kebijakan kat situ, ataupun tidak nampak wisdom yang meyakinkan lah pada saya. Betul. Okay, bila kita cerita tentang bajet secara keseluruhan, kita pun boleh tengok juga dekat negara-negara sebelah kita, Indonesia ke mungkin Turki ke, kita tengok US ke, dia pun ada bajet-bajet, dia pun mesti ada bajet-bajet dia juga. Betul. Tapi macam kita tengok, mungkin bila kita nampak dia ada macam penyusunan strategi. Maksudnya, yalah dia ada nak soft power lah, dia nak tarik suruh orang datang negara dia lah. So kita nampak di sini, adakah Malaysia menuju ke arah sama ke, ataupun rasa macam sama ke, ada usaha macam tu ke? Bila kita compare, kita bandingkan Malaysia dengan negara-negara lain, saya rasa kita sebenarnya menuju ke arah yang betul untuk peningkatan ekonomi menuju ke arah negara maju. Kita tak nafikan, kita kritik gila-gila pun, sebenarnya banyak kebaikan yang telah kita capai sejak merdeka dari segi kemajuan ekonomi, dari segi pengurangan kadar kemiskinan, peninggian taraf pendidikan, sebagainya. Banyak, betul, kita tak nafikan memang Malaysia tersohor antara negara Islam yang
berdaya saing negara dunia ketiga yang dilihat dan dihormati dunia, terutamanya negara-negara Islam yang lain. Puji sikit. Jangan bantai je. Okey. Puji. Okey. Jadi tetapi apabila kita nak ukur baju, kenalah ukur di badan yang sendiri. Dan kalau kita nak membandingkan negara kita, seperti soalan tadi, dengan negara-negara lain, negara dunia lain, kita kena bandingkan negara yang setara. Kan setara ni maksud saya dari segi KDNK, GDP yang lebih kurang, penduduk yang lebih kurang sama ramai. Taklah kita banding diri kita dengan US. Walaupun sebenarnya banyak benda-benda baik yang, ataupun banyak juga benda-benda negatif yang kita boleh tengok, ataupun kita nak melihat kepada negara belah timur. Cara umum saya melihat ekonomi kapitalis ini yang kita hidup dengannya, semakin maju sesebuah negara itu, semakin tinggi jurang kekayaan yang terbentuk dalam rakyat dia. Dan tengok negara yang paling maju, US. Dia maju. Kan GDP dia tinggi, tetapi jurang kekayaan di US pun tinggi, lebih daripada 10%, lebih tinggi daripada Malaysia. Dia punya jurang kekayaan. Maksud saya lah peratus kemiskinan dia, poverty rakyat dia yang miskin. China pun antara negara yang termaju di dunia, tetapi kadar kemiskinan dia pun tinggi, melebihi Malaysia. Jadi kita kena berhati-hati bila kita banding. Kita nak kejar kemajuan, kita nak jadi maju macam US, maju macam China. Tapi kalau kita ikut model mereka, kita maju tanpa mengurangkan kadar kemiskinan pun. Dan ini terbukti di semua negara-negara maju dunia, semakin maju dia, semakin tinggi kadar kemiskinan. Dia tak close the gap pun. Kecuali dua negara yang kita boleh lihat modelnya, Jepun dan Korea. Belah timur ni kita tengok, Jepun, Korea ni dia maju, bila dia maju tu dia selari dan selaras dengan pengurangan kadar kemiskinan. Itu contoh kan. Jadi sebenarnya pemimpin kita ni kena ada satu jati diri lah. Sebenarnya kita nak follow model mana kan? Model barat ke, model timur ke kan? Perdana Menteri ni dia sebut Madani ni macam Islami Arabic sikit. Adakah nak follow betul-betul kewangan sistem ekonomi Islam yang berteraskan kepada konsep zakat, konsep wakaf, konsep menyucikan dan sebagainya tu. Kita kena bentuk jati diri. So, ini semua akan menentukan ke arah mana hala tuju ekonomi kita akan bawa. Sekarang yang saya sebut risaukan ni, kita tak nampak ke mana. Betul. Ke sini ke, kerana arah Islamik pun tak Islamik sangat. Yang barat pun macam tak sangat. Nak tengok yang konsep timur tadi pun. Jadi kita sebenarnya ke mana kita nak bawa? Jadi sukar untuk kita membaca dan rasa selesa kan, untuk membandingkan sebenarnya kita pergi ke arah yang betul ataupun tidak. Saya rasa perbincangan ini harus dilihat konteks yang lebih besar. Kalau kita bandingkan negara jiran sebagai contoh, Indonesia kan, ialah Indonesia ni GDP dia berkali ganda besar, sebab rakyat dia ramai dan sebagainya. Tanah dia luas. Tetapi ada persamaan yang kita boleh belajar daripada Indonesia. Contoh apa yang sama kita dengan Indonesia ni? Jiwa Melayu. Yang sama dia penguasaan bukan Melayu lah. Bangsa Cina dalam ekonomi. Sama je. Kita maju macam mana pun, memang big jang ataupun majority tu dipegang oleh Cina. Di Malaysia, Indonesia pun sama. Dikuasai oleh Cina juga. Itu yang sama. Yang kedua, apa yang sama kita dengan Indonesia? Korupsi lah. Walaupun Indonesia baru sejak belakangan ini dikatakan sudah improve banyak dari segi korupsi dan sebagainya, tetapi masih berlaku secara berleluasa. Sama juga dengan kita. Jadi ini dua elemen yang kita sama, tapi Indonesia mengambil satu langkah yang terkedepan dalam kepimpinan yang baru ini, Jokowi, untuk membentras korupsi sebagai contoh. Dan Indonesia juga yang kita boleh belajar, mengambil satu tindakan yang agak drastik dari segi ekonomi untuk bawa pelaburan daripada luar dan melakukan pelaburan yang sangat besar dalam bidang ICT. Kalau lihat belanjawan yang baru-baru ini Indonesia, mereka wujudkan satu bandaraya baru disebut IKN, dengan investment satu pelaburan yang sangat besar dan juga dalam memajukan teknologi digital. Ini yang saya nampak kurang
Ini yang saya nampak kurang dalam Belanjawan Madani yang dimutakan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ini. Ini Jadi yang ibu negeri baru tu. Ya. Nusa Jaya. Jadi mereka meletakkan bandar tersebut sebagai aspirasi di smart city yang antara yang terbaik di dunia. Jadi dari segi kemajuan teknologi dan digital ini kita jauh agak tertinggal. Dari segi kemasukan pelabur-pelabur asing ke dalam sektor ekonomi domestik pun kita agak tertinggal. Korupsi pun yalah, digembar-gemburkan Perdana Menteri akan membentras dan betul-betul memastikan Malaysia ini bersih dan telus. Kita masih lagi menanti-nanti apakah hasilnya. Jadi saya rasa secara umum Malaysia menuju ke arah yang lebih baik, tetapi kita kena memiliki jati diri yang jelas, model ekonomi yang betul, dan satu lagi ialah kerjasama ekonomi lah, kan, dengan sebelum ni TPPA dan sebagainya. Kita kena memilih rakan strategik yang tepat, membolehkan kita memacu dan terus maju mencapai taraf negara maju seperti yang diharap-harapkan. Okay, kita dah pergi sampai ke negara-negara lain. Yeah. So saya tertarik dengan kata-kata abang tadi tu. Jati diri, lepas tu model ekonomi, dan yang ketiga ialah kita kena pilih yang rakan strategik yang betul. So dalam perbincangan kita terhadap belanjawan yang semua, apa yang rasanya belum habis lagi kan, masanya masih boleh dibincangkan, maknanya boleh dibahaskan kan? Belum diluluskan. Jadi apa dalam kita meletakkan input kita, apa yang abang sendiri harapkan ataupun berjasa ada harapkan dalam belanjawan ni dan mungkin belanjawan-belanjawan yang akan datang? Seperti tajuk kita sebenarnya mengharapkan manfaat dan kesan daripada belanjawan ini terus kepada rakyat, terus tanpa sebarang birokrasi, tanpa sebarang ketirisan, tanpa sebarang kebobrokan. Ini semua bahasa-bahasa Perdana Menteri yang saya gunakan. Jargon-jargon. Tanpa sebarang kebobrokan. Dan kita harapkan retorik-retorik yang disebut ini mampu dilaksanakan. Dan kita juga mahu melihat keberkesanan perbelanjaan. Dan sejauh mana PAC punya audit daripada PAC itu kita selesaikanlah. Saban tahun oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, pelbagai dapatan dan ketirisan yang ditimbulkan dalam laporan audit PAC, tetapi kita pun tak pasti apa dia punya solusi dan sejauh mana benda itu diselesaikan. Jadi kita mahukan bajet yang berwawasan untuk rakyat, betul-betul sampai tanpa sebarang birokrasi, inklusif, dan akhirnya mampu memberikan kelegaan. Masalah yang mendesak sekarang ini berlaku di kalangan kita sembahlah dengan siapa-siapa kan, jiran, kawan-kawan sekerja kita, ialah kos sara hidup, harga barang, kan, pendidikan anak-anak, kesihatan dan isu keruntuhan akhlak, kan, yang mungkin tidak secara direct boleh diselesaikan menggunakan wang ringgit, tetapi ini yang menghantui hari ini. Kalau kita sebagai ibu bapa atau kita sebagai orang yang rakyat biasa ni, kita tiap-tiap hari terfikir masalah-masalah ini dan apa sebenarnya yang kerajaan cuba buat untuk selesaikan masalah ini. Jadi berjasa cuba mengangkat satu tema ekonomi yang inklusif, betul-betul menyelesaikan masalah nadi rakyat, kos sara hidup, dan berteraskan kepada keadilan sosial yang diperjuangkan oleh Islam lah. Apabila kita kata keadilan sosial ni, kadang-kadang kita pun keliru kan, kita ambil konteks keadilan sosial yang mana kan. Jadi kita kena kembali kepada Islam berdasarkan konsep zakat, wakaf dan sebagainya. Jadi benda ini tidak mudah dan tidak akan boleh selesai dalam masa 1 tahun. Satu kali pembentangan bajet tak selesai. Tetapi sekurang-kurangnya kita menuju ke arah tersebut, mencerdikkan rakyat, mencerdikkan pemimpin kita, mempunyai jati diri yang betul, yang tepat, dan insyaAllah saya rasa Malaysia berpotensi untuk pergi jauh dalam konteks ekonomi dan kestabilan politik demi maslahat keseluruhan rakyat.
Baik, terima kasih diucapkan buat Abang TSIR Loman Hakim atas Sama-sama. penerangan yang sangat menarik, dalam dan boleh boleh dipertimbangkanlah oleh pihak-pihak yang mendengar ni. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para pendengar kita yang sudi mendengar, yang setia mendengar di Unggul TV. Baik, kita boleh bersurai. Tapi sebelum tu saya ingin mengingatkan kepada pendengar-pendengar kita untuk like dan subscribe di Spotify, YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter dan segala social media yang ada. InsyaAllah kita akan membawakan program-program yang lagi menarik dengan podcast-podcast yang lagi menarik. Dengan itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.